Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat petang kepada pelajar-pelajar. Maka hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk Adama Mubalat Al-Halal Wal-Haram. Pada minggu yang telah lepas kita dah belajar apakah matan hadis ini dan apakah makna dia. Supaya nak ulang sekali lagi apakah matan hadis pada maudu' ini. Dia kata maudu' tadi kata adama mubalat al-halal wal-haram. Di situ maudu' dia kata adama mubalat al-halal wal-haram. Orang panggil tidak peduli akan benda yang halal dan benda yang haram. Iaitu masa kita pada masa sekarang, pada akhir zaman ni, jadi manusia, jadi orang ramai tu tidak peduli kata benda yang dia buat, benda yang dia boleh rezeki tadi tu boleh dari mana, tak kira. Kalaulah boleh banyak, itulah kebanyakan orang kira. Tak kira kata benda yang boleh tadi tu adakah halal, adakah haram. Jadi pada masa sekarang ni, jadi orang tak peduli mana. Kata hukum ni boleh ke tak boleh. Cuma boleh duit banyak ya. Boleh buat belaka. Itu maudu' dia. Yang kita dah belajar iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Ya'ti 'alan nas, akan datang pada masa pada sewaktu masa, pada satu ketika datang kepada kepada manusia ni. Datang ke apa? Mari gapo oleh manusia ni? Zamanul la yubalil mar'u, akan datang pada manusia saat itu satu masa, satu ketika la yubali, tidak peduli al mar'u akan oleh seseorang saat itu ma akhadha minhu, apa yang dia dapat, apa yang dia boleh rezeki masalan. Apa yang dia boleh rezeki hari-hari itu dia tak peduli. Gapo? Aminal halal, rezeki yang boleh saat itu daripada benda yang halal ke aminal haram, ataupun daripada benda yang haram. Ini adalah makna daripada hadis yang kita belajar pada minggu yang telah lepas. Dan dia kata manusia pada masa sekarang tadi tu tidak peduli bahawasanya hak dia dapat rezeki, hak dia dapat duit tadi tu hasil daripada dia kerja tadi tu, adakah hasil saat ni tu mari daripada benda yang halal ke ataupun mari daripada benda yang haram. Pada masa sekarang ni Nabi kata akan ada masa depan manusia saat ni tu tidak peduli dengan ngapa harta benda yang dia dapat saat itu daripada benda yang halal ke benda yang haram. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi yang Nabi tahu pada masa depan. Ini makna yang kita belajar hadis. Baik, ini sebagai kita nak ulang saja. Sebab ini kita dah belajar pada minggu yang lepas. Hari ini kita sambung terjematul rawi, iaitu siapakah rawi hadis. Rawi di sini iaitu orang riwayat hadis ni, iaitu an Abi Hurairah ni. Abi Hurairah ni siapa? Baik, hari ni kita mengenal siapakah Abi Hurairah. Nama dia gapo? Dia dengan Nabi nu sakut bekna. Kita mai tengok. Kita mai tengok dia kata, tengok di sini iaitu terjematul rawi. Nampak terjematul rawi. Dia kata huwa. Huwa di sini, iaitu huwa di sini dan maksud kepada
Abi Hurairah tadi. Dia kata huwa Abi Hurairah saat ni tu nama apa? Abdurrahman bin Sakrin Ad-Dausi Al-Yamani. Dia kata dia saat ni tu nama Abdurrahman bin Sakrin. Ada siapa ingat tak? Ada siapa dengar tak? Abdurrahman bin Sakrin. Ini adalah nama dia Abi Hurairah. Ingat molek. Lepas tu dia kata kinahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi saat ni tu gelar tang cilen kepada dia, gelar kepada Abi Hurairah iaitu Abdurrahman bin Sakrin saat itu. Nabi gelar dengan apa? Nabi gelar dengan Abi Hurairah. Nabi gelar dengan dia nama Abi Hurairah. Abi Hurairah Nabi gelar ya nama Abi Hurairah. Sungguh ya nama Abdurrahman bin Sakrin, tapi Nabi gelar dia iaitu Abi Hurairah. Sebab apakah Nabi gelar ya Abi Hurairah? Sebab Abi Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakrin ni adalah salah satu sahabat yang suka kepada kucing. Dia bahi main kucing. Dan apabila nampak kucing, dia bahilah. Bahi main, bahi gapo. Sehingga pada satu ketika saat ni tu, dia letakkan anak kucing pada gapo? Pada tangi baju yo. Sebab baju arak dulu tu ya besar tangi baju labuh tu besar. Dan Abu Hurairah tu saat ni tu ambil anak kucing tak alai lengan yo. Dari satu ketika tu dia suka sungguh pada kucing. Sampai ke Nabi saat itu gelar dia Abi Hurairah. Hurairah tu makna kucing. Abi bapak bagi kucing. Itu makna dia. Sahabat Nabi gelar dia nama Abi Hurairah. Baik, lepas tu dia kata aslama fis sabi'ah minal hijrah. Dia saat ni tu gapo? Masuk Islam, dia masuk Islam iaitu Abi Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakrin saat ni tu masuk Islam pada tahun berapa? As-sabi'ah. Sabi'ah. Mana apa sabi'ah? Iaitu pada tahun 7 Hijrah. Iaitu ketika Nabi hijrah daripada Mekah kepada Madinah saat ni tu, dia tu masuk Islam lagi? Tak lagi. Tetapi apabila masuk 7 dah tahun yang ke-7 dah hijrah saat itu ia masuk Islam. Waqad lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mulazimatan tamatan. Iaitu ia saat itu sentiasa ia duduk dengan Nabi semua. Nabi nak pergi mana, nak pergi buat apa, ia saat itu tunggu Nabi semua, duduk sekali dengan Nabi semua. Betul itu wa kana harisan 'alal ilmi wal hadis, dan adalah Abi Hurairah saat itu dia jaga sungguh, dia bahi cari gapo? Alal ilmi, bahi cari ilmu-ilmu, dia bahi ngaji wal hadis, dan khususnya ilmu hadis. Iaitu dia bahi ngajilah ilmu hadis yang kita belajar pada sekarang ni. Lepas tu iaitu wa min thamma, dan di sana kana ahfazus sahabah. Dia iaitu dia kana ni iaitu Abdurrahman bin Sakrin ahfazus sahabah, iaitu dia tu orang yang sangat-sangat ingat hadis di kalangan sahabat. Dia tu salah satu sahabat dan dia saat itu orang yang banyak sekali hafal hadis, ingat hadis. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mai hadis daripada Nabi saat itu apa hadis? Iaitu 5374 hadis. 5374 hadis, banyak sekali dah di dalam kalangan sahabat yang ingat. Lepas tu kata wa tawaffa bil Madinah, dan dia saat itu mati di Madinah. Wa dafnul bil Baqi', dan dia dikafankan di kubur yang nama Baqi'. Baqi' ni salah satu kubur yang duduk di Madinah. Lepas tu tahun apa dia mati? Dia kata tahun sana 57. Tahun yang 57 ada setengah wakilah, iaitu setengah tu kata dia mati pada tahun 59. Tetapi hok cerak hok nampak benarnya gapo 57 Hijrah ni lah. Baik, ini adalah gapo? Ini adalah sirah ataupun perawat hok gapo? Hok orang riwayat hadis, iaitu Abi Hurairah. Nama dia Abdurrahman bin Sakrin. Nabi gelar dia iaitu dia Abi Hurairah. Dia bapak bagi anak kucing tu. Lepas tu dia masuk Islam pada tahun 7 Hijrah. Dia duduk semua dia duduk sentiasa duduk dengan Nabi. Lepas tu dia saat ni tu bahi ngaji, bahi cari ilmu, bahi lagi ilmu hadis. Dan dia saat ni tu orang yang sahabat yang ingat banyak sekali, yang ingat hadis. Lepas tu dia ingat hadis daripada Nabi saat ni tu apa hadis? 5374 hadis. Dia mati di Madinah, kafan dia di
Baqi' kubur yang nama Baqi', dan dia tahun yang dia mati iaitu tahun 57, setengah yang kata tahun 59 Hijrah. Ini adalah perawat dan sedikit bagi Abi Hurairah. Dan kita mai tengok sikit lagi yang kata ma'anil mufradat. Ni hak ni nak kata makna คำศัพท์นี่เด้อความหมายของคำศัพท์ของอันนั้นdi dalam hadis kita ngaji. Makna apakah halal, makna apakah haram. Semua tu tahu dah apakah halal, apakah haram. Di sini yawi makna apa? Al halal, yawi makna apa? Ma nasallahu wa rasuluhu ala tahlilihi. Barang yang dinas, barang yang didalil, barang yang dilaktankan, piyo hok dilaktan, hok didalil saat itu, iaitu oleh Allah dan Rasul. Iaitu Tuhan dan Rasul telah ayat kata benar ni benar apa iaitu ala tahlilihi, makna tu Tuhan dah letak, dah cerak, dah kata Tuhan dan Rasul saat ni tu dah letak kata benar ni tu ala tahlilihi, makna tu benar ni benar yang halal, ikeh halal, dekah halal. Tuhan dan Rasul dah dah kata benar ni halal, ini makna apa? Al halal. Dan yang kedua iaitu al haram. Benar apa ke haram iaitu manasallahu wa rasuluhu, barang yang dinas, yang didalil, yang wilaktan kepada kita, pihak yang wilaktan kepada kita iaitu Allah dan Rasul. Di segi apa? Ala tahrimihi, di atas kata benar ni tu benar yang haram. Zina Tuhan dan Rasul kata haram. Curi Tuhan dan Rasul kata haram. Ni atau benar-benar saat ni tu Tuhan dan Rasul telah letak kepada kita, telah royak kepada kita di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna halal dan haram. Al-makna al-ijmali. Makna ijmali ni nak orang panggil nak syarah, nak aktibai lagi, aktibai kita faham lagi apakah yang dok kecek di dalam hadis yang kita belajar. Tengok dia kata nampak tu dah. Lepas kita tengok dalam ni ustazah boleh tu rasa cerak sikit. Dalam ni rasa tak cerak dah. Baik, tengok dia kata akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, pada ini hadis. Nabi cerita hadis tadi hok kita ngaji tadi saat ni tu, hok kita ngaji marai saat ni tu. Hok Nabi cerita hadis, hok Nabi royak hadis pada kita saat ni tu. Nabi royak tentang untuk apa? Nabi royak, Nabi hadis tadi tu royak kita untuk apa? Tahziran min fitnatil mal, untuk kita jaga daripada fitnah hok mari daripada apa? Al-mal, mari daripada harta benda. Nabi warikan hadis saat ni tu supaya apa? Supaya nak kita saat ni tu jaga kita daripada fitnah hok berlaku di dalam harta benda. Gapo ka fitnah? Misalnya kita kerja, kita habis ngaji, kita dapat kerja, dan pada satu ketika kita dapat kerja apa? Dapat kerja hostel masalah. Pas tengok hostel saat ni tu, kita dah tahu kata ya saat ni tu hostel. Nak kata hostel saat ni tu banyak duit gaji ya, tetapi syarat nak jadi hostel hok masalah hostel hok sie gitulah, ikutlah di negeri mana pun. Syarat ia tak boleh pakai dakwah supaya sikat. Tengok kita, tengokkah iman kita, kita jauh tak nak orang panggil nak bukakan aurat kita untuk nak boleh duit gaji banyak saat ni tu. Inilah Nabi so kita jaga, sebab akhir zaman, Nabi ada akhir zaman, orang saat ni tu tak padu dah kata cara hok yo nak boleh duit banyak, cara dia yang nak cari harta benda, nak cari duit hasilnya masuk saat ni tu, nak mari cara mana dia tak padu. Kata apabila dia pergi jadi hostel saat ni tu, dia tak kira kata kena buat dakwah, kena pakai sikat, asal ke duit gaji banyak ya buat. Ni kata Nabi so kita jaga-jagalah daripada fitnah itu, orang panggil fitnah yang nak kita saat ni tu berlaku daripada maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal boleh duit banyak ya buat. Itu adalah fitnah, orang panggil fitnah yang datang daripada harta benda. Ya tu Nabi so kita jaga, sabit Nabi woi tu woi hadis ni iaitu wa huwa min ba'di dalain nubuwatihi, dan hadis yang kita baca marai saat ni tu marai itu yang kata min ba'di dalail adalah setengah, iaitu hadis tadi tu adalah setengah daripada dalil-dalil
pada tanda-tanda gapo nubuwatihi, tanda-tanda kenabian Nabi. Deh, kita nak tahu mana kata seorang ni adalah Nabi. Ini adalah salah satu tanda, iaitu Nabi liikhbarihi bil umur allati lam takun fi zamanihi. Iaitu Nabi goyak cerita ataupun mengkhabarkan kepada kita akan benda yang tidak ada pada masa Nabi. Nak kata hadis Nabi goyak pada masa Nabi ada lagi benda baik tu, tak berlaku lagi benda baik tu. Tetapi Nabi goyak kata akan ada satu ketika manusia saat itu tidak peduli dengan benda yang halal dan benda yang haram. Dan Nabi tahu mana? Kita tahu tak pada masa depan? Kita ni tak tahu sebab kita ni orang biasa. Tetapi Nabi ni orang luar biasa. Apabila Nabi tahu benda yang akan datang, benda yang masa depan, itu tanda kata dia tu adalah Nabiullah Ta'ala, Nabi Allah. Nabi tahu benda yang masa depan. Tengok tu Nabi goyak di dalam hadis. Sedangkan pada masa Nabi saat itu tak berlaku lagi benda tu, tetapi Nabi goyak pada masa kita ni. Kalau kita perhati pada masa kita ni, betul tak dengan Nabi goyak? Dengan benar Nabi goyak itu betul lah. Itu adalah tanda, nak kata itu adalah apa, Nabiullah. Baik. Tengok di sini dia syarah lagi, dia kata wal malul haram, dan harta benda yang haram saat itu. Kama qasamhu al-Imam Ghazali. Iaitu al-Imam Ghazali ni adalah imam yang besar. Dia membahagikan harta benda yang haram saat itu kepada dua bahagian. Hok ni kita dok kecek harta benda yang haram. Imam Ghazali dia bahagi kepada dua. Yang pertama, gapo dia kata? Yang pertama dia kata innama yahrumu imma li sifatin fi ainihi. Haram saat itu, harta benda haram saat itu di segi apa? Li sifatin fi ainihi. Haram sini pada sifat yang kalau kecek mudah-mudah sifat yang asadah. Hok tu goyak dah. Hok Nabi goyak dah kata benda ni benda yang halal, yang haram, bukan yang halal, yang haram. Sifatin fi ainihi makna tu pada asal-asalnya, pada dia benda tu sendiri saat itu adalah benda yang haram. Hok ni haram doi atanomat orang panggil. Apabila kita temu benda ni haram. Gapo tak? Iaitu kal khamri, seperti arak. Arak ni haram. Tu dah goyak, Nabi dah goyak kata haram. Arak ni haram. Kal khinzir, dan juga babi. Khinzir ni makna babi, iaitu babi ni haram. Walau wairihima, dan lain-lain lagi. Iaitu arak dengan haram. Arak dengan haram pula dah. Astagfirullah. Iaitu arak dengan babi saat itu haram je asal-asal benda tu dah. Ini yang pertama. Yang kedua, haram saat itu sebab apa? Iaitu liqalalin min jihatin iktisab, dengan kecatatan daripada pihak apa? Pada jihad iktisab, keusahaan kita. Hok saning kita tak kena usaha, kita tak kena buat ia haram sebab ia haram diri dah. Tetapi yang kedua ni haram dengan sebab usaha kita, dengan sebab kuam payayam kita nak buat benda saat itu, benda yang jadi haram. Seperti apa? Itu kariba, seperti duit rebo. Kita tengok asal duit saat itu rebo tak? Rebo di sini iaitu dokbiah. Asal duit saat itu, duit saja-saja rebo tak? Tetapi kita pergi usaha, kita pergi payayam buat duit saat itu, tu be anak, tu be dokbiah. Apabila kita usaha buat tu be dokbiah tu, maka itulah orang panggil benda yang haram. Hok ni bahagian kedua. Bukan asal-asal ya haram dak. Duit tu asal-asal bukan haram, tetapi kita buat di anak, buat di dokbiah saat itu, buat duit saat itu jadi haram. Ini haram dengan sebab usaha kita, haram dengan sebab kuam payayam kita nak buat duit saat itu haram. Yang kedua, kasirqah, seperti curi. Benda hok kita curi saat itu. Masalah kita pergi curi ke apa? Dicuri terosak remo. Terosak saat itu asal dia. Hok asal dia tu terosak saat itu haram tak? Tak. Tetapi kita pergi usaha, pergi curi terosak saat itu, maka terosak hok dia curi saat itu ya dia haram lagi. Ya dia haram lah sebab dia pergi curi. Maka itu orang panggil haram dengan sebab keusahaan kita.
Hudak atas tadi haram dengan sebab haram asal-asal dah, tapi yang kedua haram dengan sebab usaha kita. Ini apa? Imam Ghazali terbagi harta benda yang haram saat itu terbagi kepada dua bahagian. Baik, maka sekat inilah dulu pada pelajaran kita hari ini. Kalaulah tak apa orang panggil tak ada ke apa, maka ulai dengan mula dah. Maka sekat inilah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.